Tapi boleh ke tak kita tangkap pencuri, orang Islam kita potong tangan. Bukan Islam, dia tak kena potong tangan, dia kena penjara. Boleh ke tak? Negara Islam, antara benda yang paling dititik beratkan dalam negara Islam adalah keadilan. Keadilan benda yang paling penting. Nabi sangat tuntut keadilan ada dalam negara tu. Kadang-kadang kalau kita laksanakan sebahagian hukum Islam menjadikan hilang keadilan, maka hukum itu boleh ditangguhkan seketika. Sebab menjaga keadilan lebih penting. Semua orang mesti dilayan dengan cara yang sama rata. Ini penting dalam negara Islam. Sebab itulah ada kes di mana satu orang perempuan, orang orang kedudukan tinggi, Makhzumiyah, perempuan yang keluarga besar-besar, dia ditangkap mencuri. Bawa mai kat Nabi nak potong tangan dia. Depa pun berbincang sesama sendiri. Mana boleh potong tangan dia ni? Dia ni orang ada ni. Kita mestilah letakkan dia kedudukan yang tinggi, kautim sikit dengan Nabi. Mereka pun bincang siapa orang yang berani pergi cakap dengan Nabi. Akhirnya mereka pilih satu orang, dia masih kecil ketika tu, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi SAW. Mereka panggil Usamah, mereka kata, hang Nabi sayang, bagus hang pergi cakap dengan Nabi. Kalau kami cakap Nabi marah, hang cakap mungkin Nabi tak marah sebab Nabi sayang. Usamah bin Zaid pergi jumpa Nabi SAW. Usamah pun kata, ya Rasulullah, perempuan yang kita nak potong tangan ni bukan orang biasa. Dia ni Makhzumiyah, orang ada kedudukan, keluarga dia hebat, kabilah dia penting. Tak bolehlah kita potong tangan dia, tak boleh kautim, cara lain. Dia bukan orang biasa-biasa. Nabi tinggalkan Usamah. Nabi marah ketika tu. Nabi kata, atashfa' fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah hang nak kautim dengan aku ni, nak bincang dengan aku tentang hukum hudud? Nabi tinggalkan Usamah, Nabi naik atas mimbar. Nabi kata, untuk pengetahuan kamu semua, sesungguhnya kaum yang terdahulu daripada kamu hancur, binasa, kerana apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, tarakuhu, mereka tinggalkan dia, biarkan dia. Tetapi kalau orang yang hina mencuri, aqamu alaihil had, mereka hukum dia, kerana itu kaum-kaum terdahulu telah hancur. Wallahi, Nabi kata, demi Allah, kalaulah sekiranya Fatimah binti Muhammad sarakat, kalau Fatimah anak kepada Muhammad, anak aku, mencuri, laqata'tu yadaha, Nabi kata, aku akan potong tangan dia. So, keadilan mesti ada. Ini penting. Ini negara Islam. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang nak cerita bab hudud ni kan, saya nak sedikitlah bincang tentang bab hudud. Satu, dalam negara Islam, janji mesti dipegang. Janji mesti pegang. Kita tak boleh mungkir janji. Kalau apa yang kita janji dekat orang, yang tu kita mesti pegang. So di Malaysia sebagai contoh, kita telah janji kepada orang bukan Islam hak yang sama rata. Mereka bayar cukai, kita bayar cukai. Mereka taat kepada negara, kita taat kepada negara. Itu telah dijanjikan. Mereka tak kacau hak keistimewaan orang Melayu dan kedudukan raja-raja Melayu. Orang Melayu pun tak boleh kacau kewarganegaraan mereka. Itu kontrak sosial. Semua orang setuju. Okey, semua orang sepakat. Baik. Bila mai kes nak laksanakan undang-undang hudud. Contoh, saya bagi contoh je ni. Hudud adalah undang-undang yang Allah tetapkan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan, potong tangan mereka. Allah tetapkan. Baik. Apakah hukum yang paling layak bagi pencuri lelaki dan perempuan? Dia curi harta yang ada nilai dia besar. Harta tu tak dijaga. Syarat ni, tak dijaga maksudnya Pak Haji kalau main masjid, park motor, kunci dah cabut dah. Orang curi juga.
potong tangan dia. Tapi kalau pencuri tu kena tangkap dengan polis, polis tanya, pasal apa hang curi? Saya minta maaf, saya curi. Tapi Pak Haji tu pun salah, dia tinggal kunci kat motor. Dia kena potong tangan tak? Dia tak kena potong tangan. Sebab Pak Haji lalai, tak jaga harta. Nampak? Dia ada syarat. Harta tu mesti bernilai, harta tu mesti dijaga, dan harta tu mesti makanan. Orang pergi curi 7-Eleven malam-malam, dia pergi curi beras berkilo-kilo. Contoh, curi beras untuk apa? Makan. Dia tak kena potong tangan. Tapi dia pergi curi satu kontena dalam kilang beras, tanya, hang curi pasal apa? Curi nak jual. Yang tu kena potong tangan. Curi sekotak rokok, tak kena potong tangan. Sekotak rokok sikit. Dia pergi balon satu rak punya kotak rokok, yang tu kena potong tangan. Baik. Curi kena potong tangan. Apakah hukuman yang paling layak bagi pencuri setelah cukup syarat? Potong tangan. Tapi boleh ke tak kita tangkap pencuri, orang Islam kita potong tangan? Bukan Islam, dia tak kena potong tangan, dia kena penjara. Boleh ke tak? Yang ni tak boleh. Siapa kata tak boleh? Bukan saya kata. Nanti orang kata ustaz ni liberal. Tak, bukan saya kata. Yang kata tak boleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Al-Imam Syafi'i, hudud mesti kena benda yang sama. Sama ada hang Islam ataupun hang bukan Islam, hang buat jenayah, hukuman dia mesti sama. Sebab kata Al-Imam Syafi'i, kalau tak sama, nanti untuk orang-orang yang lemah iman dia, dia akan kata, jadi Cina lagi best ah. Kita jangan bagi alasan, tak apa, iman kuat, iman hang kuat lah Pak Haji, iman orang lain macam mana? Nanti akan timbul perkataan macam tu. Hang kena penjara, aku kena potong tangan, mana Haji? Nanti akan timbul persoalan, wah, seronok juga ikut agama lain. So Imam Syafi'i kata tak boleh, hukum mesti sama. Imam Malik agak longgar sikit. Imam Malik kata, kalau kesalahan tu kesalahan moral, kesalahan moral, hudud tak kena kepada bukan Islam. Sebab kita memang setuju benda tu pada dia halal. Orang bukan Islam berzina, kita tak sebat dia. Sebab pada dia zina dia anggap tak ada masalah, dia tak kena sebat. Orang bukan Islam minum arak, dia tak kena sebat. Sebab pada dia boleh minum arak. Ataupun pada dia minum arak tak mewajibkan sebat. Tapi kalau kesalahan jenayah, mesti sama kata Imam Malik. Hang curi, dia curi, dua-dua kena potong tangan. Hang tuduh orang berzina, dia tuduh orang berzina, dua-dua kena potong tangan. So, yang ni benda penting dalam negara Islam. Sebab itulah kalau kes hudud ni, pada saya, negara kita nak laksanakan, kalau nak laksanakan, mesti sama kepada semua orang. Dia tak boleh asing-asingkan. Mengikut agama, mengikut kasta, mengikut kedudukan, tak boleh. Undang-undang tu mesti sama. Kalau tak sama, nanti akan timbul fitnah kepada ramai orang. So, yang tu benda ketiga yang kena ada. Undang-undang Islam yang adil. Adil tu benda paling utama.